Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan ahli-ahli tangkuasa masjid, tuan imam, ahli-ahli jemaah, ibu-ibu, bapa-bapa dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Kita dapat sekali lagi bersama dalam kuliah kita pada malam ni, menyambung pengajian pada bab fiqh muamalat ataupun khususnya pada bab yang berkaitan dengan jual beli. Hari tu kita berhenti kat mana siapa ada tanda? Lepas ada tak? Kitab saya tak bawa pula. Memang tak ingat tu tak ada. Mana-mana buku ada siapa-siapa ada tanda. Khiyar selesai. Ni dah lama ni, bulan 2019. Muhattah. Baik salam. Ingat kita dah sampai pada bab Al-Qardu ya. Jual usul buat kat depan no. Itu lama lah. Baik salam kita masuk pada bab baik salam. Muka surat 17. Baik salam. Baik. Dah. Baik salam dah. Dah. Okey, kalau gitu ke depan lagi. 29. Oh, jauh dah. Tu saya tanya tu ada tanda bab syarikat bab syarikat. Baik. Okey. Ini kita macam syarikat muka surat 29 ni. Baik. Perkataan syarikat itu boleh dibaca dengan syirkah atau syarikah ataupun syarkah. Tiga wajah pada lughah yang maknanya sama. Makna dia sama. Tapi dalam bahasa kita ataupun bahasa Melayunya sudah jadi bahasa Melayu lah. Disebut syarikat. Syarikat ni asal perkataan apa? Maksudnya syarikah ni maknanya benda yang ada dua, ada tiga, atau melibatkan pihak-pihak lain. Termasuk perkataan apa? Syirik, asyirku. Syirik itu maknanya apa? Maknanya kita mengadakan Tuhan selain daripada Allah. Maknanya selain Allah yang sifatnya Maha Esa tu, kita adakan ada pula dia punya
apa istilah dia, ada pula yang lain. Jadi syarikat ni maknanya dia bukan, sepatutnya syarikat ni dia bukan seorang lah. Syarikat ni maksudnya dia ada beberapa orang yang berkongsi sesuatu, itu baru dia panggil syarikat. Tapi istilah syarikat ni pakai juga dalam istilah berniaga kita, dia pakai apa, syarikat dia panggil apa, enterprise ya, enterprise. Syarikat enterprise ni dia boleh seorang je, pemilik tunggal. Dari segi makna asal pada syarikat tu tak kena lah. Makna asal pada syarikat ikut istilah syarak lah. Tapi syarikat ikut istilah Melayu tu maknanya meniaga. Syarikat ni maknanya meniaga. Uruf Melayu syarikat ni maknanya perniagaan. Oh, kamu ada syarikat ya? Gitu kan. Kamu syarikat kamu jual apa? Kadang-kadang orang guna istilah tu. Ya. Walaupun asal maksud syarikat ni adalah perkongsian lah. Ya. Maksudnya ada beberapa pihak yang berkongsi. Maknanya pada syarak iaitu akad yang mensabitkan ada hak dan suatu perkara bagi dua orang atau lebih. Maknanya kalau seorang dia tak nama syarikat, ikut istilah yang asal lah. Tapi dah penggunaan Melayunya begitu, kira boleh lah. Dari sudut urufnya boleh lah. Banyak juga orang Melayu guna perkataan Arab yang urufnya tak sama dengan perkataan asal. Macam selalu saya sebut apa, fitnah ya, fitnah. Dalam uruf kita orang Melayu ni, kalau sebut perkataan fitnah tu maknanya mengata orang di belakang yang tak betul. Itu fitnah. Tapi istilah syarak, fitnah ni ada banyak makna. Dan antara makna yang paling banyak digunakan fitnah ni adalah satu kekacauan atau kekeliruan. Fitnah tu maknanya kekeliruan, sehingga kita tak tahu nak membezakan yang hak dan yang batil. Itu disebut fitnah. Itu antara perkataan disebut fitnah Masihud Dajjal. Fitnah Dajjal, Al-Masihud Dajjal, maknanya kekeliruan yang dia bawa. Itu makna fitnah tu. Dia bukan makna fitnah Dajjal ni dia ngata kita belakang yang tak betul, bukan. Ataupun syarak kadang-kadang dia pakai juga istilah fitnah ni menunjukkan pada apa, dosa besar. Terutamanya pada dosa syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik. Al-fitnatu dengan makna syirik, dengan makna melakukan dosa besar, iaitu syirik, lebih besar daripada dosa membunuh. Ini contoh lah kan. Ada banyak lagi lah beberapa istilah-istilah yang kita pakai tapi dia makna dia tak berapa tepat pada makna dia yang asal. Contoh lagi saya bagi contoh perkataan hawa ya, hawa. Hawa ni asal perkataan kita menyebut pada Sayyidah Hawa, isteri kepada Nabi Adam AS, nenda kita kan. Hawa dia ejaannya ha pedas, tapi kita sebut hawa, lama-lama jadi kaum hawa kan. Sedangkan hawa tu dalam perkataan yang hawa ni dia maksud dia lain. Hawa nafsu. Hawa ya. Hawa ni maknanya satu unsur dalam diri kita yang Allah jadikan sebagai ujian untuk kita. Unsur yang tak baik. Baik. Syarikat itu terbagi kepada 4, iaitu syarikat dipanggil syarikat abdan, syarikat mufawadah, syarikat wujuh, dan juga syarikat yang keempat, syarikat inan.
dalam mazhab kita Syafi'i satu saja jenis syarikat yang dibenarkan, iaitu syarikat inan. Dua orang berkongsi satu perkara secara sama rata. Maknanya kalau keluar duit, sama-sama keluar duit. Kalau buat kerja, sama-sama buat kerja, dan kerja yang sama. Dalam mazhab kita dia punya syarat syarikat ni ketat. Tapi sebenarnya kita pun memang dah banyak guna kaul-kaul mazhab lain lah dalam bab syarikat ni. Contohnya syarikat abdan. Contoh syarikat abdan ni iaitu dua orang berkongsi kerja. Kongsi kerja, sama-sama buat kerja. Tak ada model ni cerita tak ada model, sama-sama buat kerja. Dapat satu projek apa? Untuk buat rumah. Untuk buat rumah. Jadi masing-masing sama-sama buat. Kemudian untung bagi dua. Sama ada pekerja itu satu macam seperti keduanya kerja berjahit, atau berlainan, seorang jahit, seorang potong. Syarat ini tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab kata mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kerana dia melibatkan perkara yang tak dapat disamakan. Contohnya kalau dari segi kerja kan, sama-sama buruh, bukan dapat sama. Orang ni pasang bata sehari 100, orang tu pun 100. Boleh jadi orang ni 90, orang tu 100. Boleh jadi menjahit tu lebih susah daripada memotong. Contohlah, tak? Saya pun tak tahu menjahit ni, bab menjahit ni kata setengah orang potong tu lebih penting. Kan? Baju ni kalau potong tak elok, jahit pun tak elok ya. Macam mana dia tera jahit pun tak elok. Tapi kalau dia potong elok, jahitnya pun jadi elok. Tapi ada orang kata kalau potong elok pun, kalau jahit tak elok, tak jadi juga. Kan? Jadi masing-masing mengaku, kata apa nama ni, kedua-duanya mengaku kata masing-masing punya apa nama ni kepentingan lah. Tapi macam mana pun maknanya kedua-duanya tak dapat nak sama ya. Kerja tu dari segi kerja tu tak dapat exactly sama. Jadi macam mana kita nak buat pembahagian keuntungan? Ini isu dia ya. Ini isu dia. Baik, kita tengok yang kedua, dia sebut syarikat mufawadah, iaitu syarikat serah, iaitu dua orang berkongsi sama-sama bekerja dengan tubuh badan sama seperti syarikat abdan, atau berkongsi sama-sama mengeluarkan wang sama syarikat inan, bekerja bersama-sama manakala untung sama-sama mendapat dan rugi sama-sama menanggung. Syarikat ini juga tidak sah mengikut mazhab Syafi'i kerana tidak seimbang tenaga keduanya itu dalam, tapi sah mengikut mazhab Hanafi. Ini bezanya. Yang kedua ni dia melibatkan kedua-dua lah. Kerja pun buat, duit pun share. Tetap tak boleh mengikut mazhab kita Syafi'i. Sebab apa? Sebab masalah tang kerja sama-sama tadi, dia tidak dapat melibatkan keadilan menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah kata harus. Nanti kita tengok ke depan kita tengok lagi ke depan. Yang ketiga, syarikat disebut syarikat wujuh. Syarikat wujuh, syarikat menggunakan nama. Kita kata menggunakan populariti.
ataupun sebagainya. Contoh dia bagi sini, Jamil beli barang, katalah seperti kitab berharga 1,000, dan seorang lagi Jalil beli barang seperti kain dengan harga 1,000. Kemudian dicantum kedua-dua barang itu saya kongsi. Lepas itu kedua-dua sama-sama jual kedua jenis barang itu, dan berapa untungnya dia bagi dua. Atau seperti orang kenamaan bernama Jamil ambil barang daripada orang lain atas tanggungannya secara order dan diberikannya kepada orang yang tiada kenamaan bernama Jalil, serta berkongsi supaya menjualkan barang itu, untung bagi dua. Atau seperti orang kenamaan masukkan namanya dalam syarikat secara share kosong untuk menggunakan namanya, maka syarikat ini juga tidak sah kerana tidak ada kongsi mengeluarkan wang dan tidak sunyi daripada elat mengelat. Syarikat wujuh ni macam mana? Maknanya dia lebih kurang macam kita menggunakan orang yang ada nama, atau kita ada orang tu dia ni, contohlah bekas pengarah pendidikan, contohnya. Ini jangan kata benda tu betul pula, saya contoh je. Jadi syarikat ni ambil dia masuk dalam syarikat, bagi dia share berapa persen. Sebab apa ambil dia? Dia bukan ada masuk duit share pun. Kalau tidak nak masuk syarikat kena ada share, kan? Dia ni tak ada. Sebab apa dia boleh masuk? Sebab dia ni ada nama. Maknanya syarikat tu pula esok bila nak dapat tender ke, nak jual apa-apa, nak buat projek dengan Jabatan Pendidikan, dia jadi senang. Lebih kurang begitulah, tak? Lebih kurang begitulah contohnya. Ini dipanggil syarikat wujuh, guna nama. Dia sama tak dengan kalau kita jadikan dia sebagai duta? Duta lain. Duta ni dia dibayar gaji. Duta dibayar gaji, ya. Macam ni dia ada, dia dimasukkan share dalam syarikat, dia lain, tak sama. Tapi kalau duta tu pun dia masukkan share dalam syarikat, dia jadi sama lah. Perbuatan inilah ikut mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kita kena tengok nantilah, kita tengok lebih luas lagi lah perbahasan ulama kontemporari tentang perkara-perkara ni, ya, sejauh mana. Macam kita bincang-bincang dulu-dulu, ada ijtihad ulama dulu yang melihat pada perkara itu pada zamannya tidak sesuai. Baik salam, jual beli tempah, kalau dulu makanan ataupun benda-benda yang dimasak tak boleh, baik salam tidak sah. Tapi ulama sekarang terima. Sebab apa? Sebab kita kata kedudukan ataupun cara ataupun benda yang memasak pada zaman ni dia tak sama macam dulu. Dulu mungkin dia ada perbezaan yang ketara. Sekarang kalau orang buat kek contohnya, kan, dia guna dia punya bahan tu apa semua, sukatan ni semua masuk dalam oven dan sebagainya, bakar sekian-sekian masa. Boleh katakan yang keluar tu, kalau kita kata tak 195% tu serupa lah, serupa je, tak? Jadi perbezaan tu terlalu sedikit. Itu sebab ada perbezaan kat situ. Baik. Dan yang keempat disebut apa? Syarikat inan, iaitu dua orang berkongsi sama-sama mengeluarkan modal menjalankan satu perniagaan dengan syarat-syarat dan rukunnya. Jadi ikut mazhab kita Syafi'i yang boleh ni kalau sama-sama keluar modal. Tak kisahlah modal tu, contohlah saya keluar 10,000, kawan saya keluar modal 20,000, kawan yang ketiga keluar modal 20,000, kongsi 3 orang. Saya 10, kita katalah B 10, C 10, B 20, C 20. Jadi share saya dalam syarikat berapa? 20%, ya, 20%. B share dia berapa? 40%.
C share dia berapa? 40%. Jadi bila berlaku keuntungan, maka saya akan dapat 20% daripada keuntungan. Manakala dari segi kerja, kalau sama-sama kerja itu dibayar upah, dibayar gaji, dia bukan ambil daripada keuntungan. Itu syarikat Inan ni. Katalah saya buat kerja juga, B pun buat kerja juga, C pun buat kerja juga. Jadi dalam saya buat kerja tu, saya dibayar gaji, dibayar upah, sesuai dengan kerja yang saya buat. Yang ini dibenarkan dalam mazhab kita Syafi'i. Nampak dia lebih mudah faham dan lebih teliti. Jadi kalau saya buat kerja lebih, saya berhak dapat lebih, sesuai lah, itu daripada gaji ataupun allowance yang ditetapkan. Saya tidak ambil daripada keuntungan. Gaji kerja tu saya tak ambil daripada keuntungan. Baik. Saya tengok ada tulisan-tulisan yang lain. Banyak nas yang nas yang menunjukkan kepada harusnya syarikat. Contohnya surah apa di sini? Surah An-Nisa ayat 12, surah Sad ayat 24. Surah Ar-Rum ayat 28. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya apa? Saya adalah pihak ketiga daripada dua orang yang bersyarikat. Inna Allah yaqul. Ini hadis kursi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal inna Allah yaqul ana salisus syarikaini. Aku orang yang ketiga daripada dua orang yang bersyarikat. Malam yakun ahaduhuma sahibuhu. Selagi mana salah seorangnya tidak berkhianat atas seorang yang lain. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Apabila dia khianat, maka aku akan keluar. Maknanya ini hadis ini menunjukkan bahawa boleh dibenarkan syarikat. Dan bila bersyarikat, Allah Ta'ala berserta orang bersyarikat selagi mana tidak ada berlaku khianat, tidak berlaku khianat antara keduanya. Baik. Ini saya nak tengok perbahasan sini. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, syirkah terbahagi kepada 4, iaitu syirkah al-abdan, syarikat abdan yang kita bincang tadi, syirkah al-mufawadah, syirkah al-wujuh dan syirkah al-ainan. Dalam pembahagian jenis syirkah yang tadi, para ulama sepakat bahawa syirkah al-ainan itu harus.
Ini yang kita bincang tadi. Yang jenis inan ni, yang itu memang sepakat kata harus kongsi duit, semata-mata kongsi duit ataupun benda lah, model kongsi model. Tapi kalau kongsi kerja, ambil untung kongsi, ini mazhab kita Syafi'i tak benarkan. Syafi'iyah, Zahiriyah dan Imamiyah. Imamiyah ni maknanya Syiah. Syiah ni dalam bab fiqh ni, perbahasan fiqh, banyak kitab masukkan mereka punya pendapat. Mana dalam bab fiqh mereka tak dikeluarkan daripada maksudnya dia diterimalah perbahasan. Berpendapat bahawa semua jenis syarikat adalah batal kecuali syarikat inan. Manakala mazhab Hambali mengharuskan semua jenis syirkah kecuali al-mufawadah yang kita bincang tadi. Manakala Malikiyah mengharuskan semua jenis syarikat kecuali syarikat al-wujuh, syarikat guna nama tadi. Dan ulama Hanafiyah pula mengharuskan semua jenis syarikat jika syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Ini yang saya kata pada zaman ini banyak fatwa tentang perniagaan mengambil pendapat dalam mazhab Hanafi. Fatwa lah macam contohlah, kita simpan duit dekat bank kan? Lepas tu kita ada akad apa? Akad apa nama ni, mudarabah, perkongsian keuntungan. Kita bagi duit, bank buat kerja. Kita bagi duit, bank buat kerja. Itu syarikat mufawadah. Kita ada akad tu, kita bukan kongsi duit dengan bank, tak ada. Kan, jangan salah faham kan. Kita bagi duit, bank buat kerja. Lepas tu untung bahagi dua, betul tak? Tapi bukanlah 50-50, adalah bahagiannya, ada 70-30, ada berapalah, ikutlah persetujuan. Jadi kita bagi duit, dia jalan kerja, untung kongsi. Kalau sama-sama kerja, dia panggil syarikat abdan tadi kan. Kalau kita guna orang yang glamour ataupun orang yang hebat ni, guna nama, itu panggil syarikat wujuh. Kalau kita satu bagi duit, satu buat kerja, syarikat mufawadah. Baik, kita tengok balik pada ni saya rujuk pada tulisan lain lah. Ini jap, saya tengok balik siapa yang tulis ni. Kat depan ni tak ada, nanti saya tengok balik siapa yang tulis. Jadi disebut sini syarikat yang pertama, syarikat yang kita bincang tadi, syarikat abdan Mana dia? Okey. Syarikat ini ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengharuskan kerana tujuan syarikat adalah mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama-sama. Masing-masing pihak boleh mewakili pihak lain. Kadang-kadang pula kerjasama seperti ini, kerjasama itu seperti mudarabah. Syarikat ini pernah dilakukan oleh dua orang sahabat, iaitu Ibn Mas'ud, Ammar dan Sa'ad pada perang Badar.
tapi Sa'ad ditawan oleh musuh dan perjanjian diteruskan. Mengenai perkara ini Rasulullah SAW tidak menolak perjanjian dibuat itu. Perbezaan antara ulama dalam syarikat dipandang sebagai satu bentuk keberhasilan terhadap perlindungan hak-hak dan kewajipan setiap individu yang buat perjanjian syarikat abdan ini. Bagi ulama yang menerima, mereka memberikan syarat-syarat tertentu. Manakala ulama menolak, bermaksud untuk menghindari perkara gharar. Maknanya dia terima tadi dengan syarat lah. Maksudnya kongsi bekerja dengan syarat betul-betul masing-masing buat kerja lah. Macam contoh lah, macam saya kata tadi, seorang pandai buat apa? Pandai bab rumah lah, bab jahit tadi kan. Seorang pandai potong, seorang pandai jahit. Jadi dia buat syarikat kongsi. Untuk apa? Untuk syarikat tailor dia kan, syarikat menjahit baju. Jadi setiap tempahan, kawan ni potong, kawan tu jahit. Kawan ni potong, kawan tu jahit. Kongsinya 50-50 contohnya. Jadi jika redha ada pada mereka dan pekerjaan itu betul-betul dilakukan oleh kedua-duanya mengikut pendapat tiga mazhab tadi, sah, harus. Mazhab Syafi'i macam saya sebut tadilah, mengapa tidak haruskan? Sebab dia pendapat imam bahawa keduanya dari segi pekerjaan tak dapat disamakan. Macam mana nak tentukan kawan ni 50, kawan tu 50? Boleh jadi kawan ni kerjanya lebih, boleh jadi kawan ni kerjanya kurang. Contohlah kan. Baik. Yang kedua, syarikat mufawadah. Iaitu terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan tasarruf dan lainnya. Dalam takrifannya, Al-Kasani berpendapat bahawa syarikat mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dalam perjanjian tersebut, setiap pihak mengeluarkan satu bahagian daripada keseluruhan modal dan mengambil bahagian dalam kerja, manakala keuntungan dan kerugian dibahagi secara sama rata. Dengan syarat utama dari jenis al-musyarakah ini ialah kesamaan jumlah modal, kerja, tanggungjawab. Maknanya syarikat abdan tadi hanya kerja saja. Syarikat mufawadah ni kerja dan modal. Kerja dan modal. Kerja pembuat kongsi, modal pun kongsi. Yang tadi ni sebab dia tak ada perlu keluarkan modal. Yang ni dia perlu keluarkan modal. Nak buat syarikat ni kena keluar modal. Jadi modal pun kongsi, kerja pun kongsi. Jadi syarikat ini adalah perjanjian dua orang terlebih, masing-masing terikat dengan tindakan dibuat oleh pihak lainnya. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, syarikat mufawadah ini hukumnya harus, kerana ramai orang melakukannya tanpa ada bantahan daripada siapa pun. Manakala Imam Syafi'i tidak bersetuju, kerana beliau mengatakan jika syarikat mufawadah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui juga. Mana keras lah Imam Syafi'i dalam hal ni kan. Keras. Kerana Imam Syafi'i dalam hal ni beliau tegas, tak boleh. Sebab menurut beliau perkongsian antara isu yang sangat keras pada pendapat beliau ni masalah perkongsian kerja tadi. Tapi kalau ikut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tak ada masalah apa. Orang memang buat pun perkongsian yang macam ni ya. Saya ada duit, B pun ada duit, saya ada kepakaran, B pun ada kepakaran, kita kongsi ya. Dia beza tadi, yang tadi kongsi kerja, yang ni kongsi apa nama ni, kerja dan duit ya. Dia sebenarnya macam tak jauh beza pun ya. Bagi yang mengharuskan jenis syarikat ini mensyaratkan beberapa perkara.
bahawa mana-mana pihak berkongsi mestilah mendapat hak untuk melakukan kafalah dan wakalah. Kedua-duanya mestilah orang mereka berakal balik, kerana jika salah satu pihak ditimpa musibah, pihak lain dapat mewakilinya. Azan lu. Sikit lagi. Ya, ya. Ha? Terus ya? Ya ke? Mazir tak ada? Terus ya? Sikit ya. Baik, seterusnya seperti saya sebut tadi, syarikat Al-Wujuh, iaitu kita menggunakan dia dua keadaan lah. Sebab okey, mungkin orang kenal saya, maka saya beli barang tak payah bayar, sebab orang dah kenal, orang dah tahu. So kerana muka yang digunakan ataupun orang itu digunakan, maka tak perlu bayar. Jual, lepas tu nanti dapat untung baru bayar. Ataupun macam saya kata tadi lah, saya nak buat syarikat, saya buat syarikat alah macam dekat luar lah, dia buat syarikat jual apa, jual jual apa jual ni apa, ubat kuat, contohlah kan. bubur apa nama ni, nama orang yang kuat-kuat lah, yang badan sado-sado ni, bubur sebagai ahli syarikat, dia terkenal lah contohnya. Jadi beri share kat dia, sedangkan dia bukan dia masuk share pun. Ini isu je. Mazhab Abu Hanifah, mazhab apa sebagainya, benar kan, sebab dia kata ini memang biasa orang buat. Biasa itu bukan sebagai dalil kuat lah. Maksudnya dia adalah jenis syarikat yang diterima, sebagai ada keredaan kat situ. Tapi Imam Syafi'i seperti yang saya kata tadi, tak terima. Sebab apa? Sebab dia boleh ada gharar. Kau ni tak payah keluar model, ada share. Tapi mazhab Abu Hanifah kata, walaupun dia tak keluar model, tapi kelebihan yang ada pada dia itu adalah modal. Kelebihan yang ada pada diri dia tu, dia sudah terkenal ke, dia sudah apa sebagainya, jadi kelebihan tu adalah modal. Contohlah kan. Cuma dia ada syarat-syarat lah. Nanti kalau kita bincang, kalau macam mana kalau dia gunakan orang yang berkuasa. Jadi kawan ni terpaksa beri sebab ada kuasa, yang tu dia jadi rasuah pula, dia lain part, tu lain. Ini bukan cerita terpaksa, tapi oleh kerana dia tu ada kelebihan, maka orang suka nak bagi dekat dia. Ini contohlah. Jadi dan ini pun memang diamalkan dalam syarikat-syarikat yang banyak dalam Malaysia sekarang ni. Walaupun kita bincang ni, kalau kita bincang, mungkin kalau kita beritahu kata mazhab kita tak benar kan, mungkin ramai agak terkejut lah, tak tahu pun. Ya. Sebab orang kita memanglah kalau dalam bab ibadat memang dia jaga betul-betul. Ini mazhab Syafi'i tak boleh, tapi dalam bab niaga dia langgar je. Kan? Tambah pula orang cerita apa, meniaga nak bagi jadi jutawan lah apalah, lagi dia langgar. Ya. Baik, yang terakhir syarikat inan, seperti yang kita sebut tadi, iaitu dua orang yang berkongsi harta. Harta atau modal, macam kita kata dia, saya 10,000, kau ni 20,000, jadi saya share sekian-sekian. Jadi syarikat ini dibenarkan ikut mazhab kita Syafi'i. Jadi jelaslah kita kata ada 4 jenis syarikat. Di situ ulama berbeza pendapat. Imam Abu Hanifah yang paling ringan dalam hal ni, membenarkan semua jenis syarikat, tapi dengan syarat. Syaratnya antara benda yang paling penting adalah dia tidak melibatkan kezaliman pada mana-mana pihak, iaitu dengan memberi keadilan yang sepatutnya.
Sebab konsep jual beli ni dalam Islam, antara benda yang paling penting dia adalah apa? Antaradin minkum, adanya keredaan. Redha pada benda yang syar'i lah. Kalau redha pada benda tak syar'i tak boleh juga. Macam redha, saya redha untuk membayar lebih sebagai riba, itu tak boleh. Redha pada benda yang tidak syar'i. Ini redha pada benda syar'i. Saya redha untuk mendapat bahagian banyak ni, perkongsian saya banyak ni, ini hukumnya harus. Dan itu memang macam saya sebut tadi lah, kita simpan duit di dalam bank wadiah kan, kemudian bank minta izin pada kita untuk gunakan duit itu sebagai perniagaan, ya, kita izinkan. Lepas tu kita akad wakalah, akad mudarabah, perkongsian keuntungan. Ada keuntungan kita akan dapat share. Ini contoh lah kan. Sedangkan dari segi pekerjaan untuk mendapat keuntungan tu kita tak buat pun. Nah, kita hanya beri modal. Sedangkan pekerjaan kita tak buat. Nah, ini pendapat dalam mazhab kita asalnya tidak harus. Tapi pendapat dalam mazhab-mazhab lain hukumnya harus, kerana dia tidak melibatkan kita kata tadi kezaliman pada pihak. Wallahu alam. Ada apa-apa soalan? Nanti tuan-tuan ingat muka surat 30, muka surat 30. Tapi boleh kata habis lah ni bab syarikat, cuma kita nak bahas sikit nanti dia punya perincian sikit lah. Tak ada soalan, kita tangguh dulu, insya-Allah kita solat insya-Allah. Saya mohon maaf ada salah silap tengah bahasa sebagai aku. Kalau hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.